Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam Ramadan Karim, salam Ramadan yang ketiga. Alhamdulillah kita telah sampai kepada hari yang ketiga berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini siri Nota Suara #Ramadan akan berkongsi mengenai tajuk ibadah luar biasa. InsyaAllah. Baiklah, saya akan bacakan satu hadis yang juga saya petik daripada buku The Great Power of Ramadan seperti biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-sawmi fa innahu la misla lahu." Maksudnya, usahakan untuk terus berpuasa kerana berpuasa itu tiada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Hakim dan Ibn Hibban. Jadi hadis ni sebenarnya memerintahkan kita untuk sentiasa menunaikan puasa dengan secara bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan secara konsisten, kerana puasa ini adalah ibadah yang luar biasa dan tiada tandingannya berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya akan kongsikan kepada anda beberapa poin yang penting berkenaan dengan puasa sebagai ibadah yang luar biasa. Di antaranya, pertama, tiada tandingan dalam status dan kedudukannya. Seperti mana yang saya telah bagi tahu sebelum ini, bahawa puasa ini statusnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pahala yang tidak terhingga kepada pelakunya, berbeza dengan amalan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Poin yang kedua, bahawa ibadah puasa ini pahalanya tidak terhingga dan amat luar biasa. Seperti mana yang sebelum ini dalam siri Nota Suara yang saya pernah sampaikan, bahawa pahala puasa ini dilipat gandakan, bukan hanya sekadar 10 kali ataupun 700 kali, bahkan lebih daripada itu, mungkin beribu ataupun berjuta. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis juga, hadis riwayat Muslim, saya bacakan, "Kullu amalin ibn Adam yudha'aful hasanah 'asharu amsalha ila imatan di'fi qala Allahu azza wa jal illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajri bih." Maksudnya, setiap amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, "Kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untuk Allah dan aku, yakni Allah, yang akan membalasnya." Hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabat-sahabat, yang ketiga poinnya adalah ibadah luar biasa ini, iaitu puasa, tiada tandingannya dalam mengubah yang buruk menjadi baik. Apakah itu? Jadi ibadah puasa ni dapat mengubah yang buruk dalam pandangan manusia menjadi perkara yang terbaik di pandangan ataupun pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling simple dalam bulan puasa ni adalah bau mulut. Dan selalunya bau mulut di bulan puasa ni tidak beberapa enak lah. Sebenarnya ada dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lahulufu famis siyam atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang ini hadis riwayat Bukhari. Jadi benda yang buruk pada pandangan manusia, iaitu bau busuk mulut, tetapi menjadi sesuatu yang terbaik, yang luar biasa pada sisi Allah di bulan Ramadan atau di bulan puasa, adalah bau mulut ini lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah sahabat-sahabat, yang seterusnya, tiada tandingan ibadah ini dalam menyelamatkan pelakunya daripada dosa-dosa. Jadi kebanyakan puasa ini sebenarnya sebagai perisai untuk kita melakukan perkara-perkara yang maksiat ataupun perkara-perkara yang mungkar. Jadi puasa ni dapat membendung syahwat kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara mungkar ataupun perkara-perkara keji. Yang seterusnya adalah tiada tandingan ibadah yang luar biasa ini dapat menyihatkan mental pelakunya. Yang ini kita tahu bahawa puasa sebenarnya memang menyihatkan minda, menyihatkan mental kita dan juga jiwa orang yang melakukan puasa ini. Seperti mana dalam satu hadis, puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang itu di antara kamu bertindak cabul, bertindak bodoh, dan jika seseorang menentangnya dan mencelanya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa dan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi latihan ini sebenarnya akan melahirkan jiwa dan mental yang betul-betul bersih dan murni serta jauh dari berbagai
noda yang mengotorinya. Seperti mana Rasulullah juga pernah bersabda, yang maksudnya berusahalah untuk berpuasa kerana sesungguhnya puasa itu suatu kemurnian. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berkongsi dengan anda, iaitu tiada tandingan dalam menyihatkan fizikal orang yang berpuasa. Inilah ibadah yang luar biasa, yang mana kita tahu berpuasa ini sebenarnya menyihatkan badan kita, memberikan badan kita lebih baik sistem penghadaman dan sebagainya. Sebenarnya kalau ikut dari segi sains pun, kebanyakan doktor menyuruh patient-patient dia pun untuk berpuasa kan. Ini kan lagi dalam Islam. Seperti mana dalam satu atsar yang disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Isa putera Maryam dalam Injil. Katakanlah kepada para pemimpin Bani Israel bahawa barang siapa berpuasa kerana redha Allah, maka aku akan menyihatkan badannya dan membesarkan pahalanya. Hadis riwayat Abu Syekh, Dalami dan Rafi'i. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, ini saja perkongsian siri Nota Suara #Ramadan untuk kali ini. InsyaAllah sampai berjumpa lagi di siri Nota Suara #Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum, salam Ramadan Karim.